Baik, terima kasih rakan setugas kita, Dawud Iskandar dan Atul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera Auda. Alhamdulillah kita bersua kembali menerusi rampai pagi yang kami bawakan daripada daerah Blyth. Seperti biasa kami akan mengongsikan beberapa info semasa yang akan berlangsung di sekitar daerah Blyth, dan namun sebelum itu apa kata kita terus saja dulu menyaksikan bahan visual yang telah pun disediakan oleh rakan setugas kita untuk edisi hari ini. Silakan. Aktiviti berkebun sememangnya sudah tidak asing lagi pada masyarakat Ketani. Meskipun dunia semakin moden, namun berkebun masih bertahan hingga sekarang. Di pertemuan kita pada edisi kali ini, kru Rampai Pagi membawakan Auda bersama dengan belia muda Ketani di daerah ini yang berminat dalam bercucuk tanam. Beliau berkecimpung dalam berkebun lada yang turut dibantu oleh rakan karib beliau. Kami start berkecimpung dalam menanam lada ini semenjak 2 tahun lepas, iaitu bermulanya wabak COVID-19. Jadi semasa itu kami juga ada macam memikirkan tentang kekeluaran hasil-hasil makanan asasi kita ni yang berada di Brunei ini agak berkurangan lah semasa itu. Penjagaan bagi teknik fertigasi ini ia memudahkan kita secara sistematik. Jadi kalau kita dapat lihat ini adalah dipanggil dripper. Dripper ini akan mengeluarkan air pembajaan melalui dari tangki yang sedia ada, yang sudah berlarut dengan baja dengan air. Jadi dia ada dia punya timer. Timer ini sistem automatik kita. Jadi kita sudah men-set kita punya jam dan waktu berapa minit setiap kali siraman. Jadi proses pembajaan memudahkan, sangat-sangat memudahkan. Mengusahakan lada secara fertigasi ini mendatangkan pulangan yang menguntungkan apabila dapat menuai hasil untuk kegunaan sendiri, selain boleh dijual sebagai mata pencarian sampingan bagi dua sahabat ini. Penjagaan lada ni memang very systematic lah. Fertigation, sebab fertigation ini benarnya teknik ini adalah memudahkan kita berurusan di kebun lada atau mana apa yang kita menanam lah. Menjimatkan masa satu, mengurangkan tenaga kerja. Tetapi juga kalau kita bandingkan teknik fertigasi yang traditional teknik atau method conventional way, pokok-pokok lada yang sekarang ni boleh mengeluarkan hasil 2 ke 3 kali ganda daripada conventional method, iaitu traditional one lah. Jadi kalau kita lihat sekarang lada sekarang ini, kalau pokoknya sihat, dalam masa lingkungan 7 bulan atau 8 bulan, pokok ini boleh, setiap satu pokok boleh mengeluarkan hasil 3 ke 5 kilo setiap pokok. Baiklah, mungkin jelaskan serba sedikit musuh ketat kebun lada.
Okey, musuh ketat kebun lada adalah serangan serangga. Serangan serangga yang dalam kumpulan kerinting, iaitu lalat putih, hama dan juga kutu. Kutu. Jadi bagi lalat putih ni, kalau serangannya sudah berada di ada satu pokok, walaupun serangga itu sudah hilang, tapinya ia boleh menyebabkan merebak. Penyakit itu boleh merebak dan pokok-pokok lain akan terbantut atau boleh mati. Jadi kalau yang sudah terkena lalat putih itu, memang di sini kami akan cabut dan membakarnya lah secara semua pokok yang terkena lah dari jangkitan itu. Kedua iaitu kulat. Kulat ini ia boleh datangnya daripada cuaca yang kerap hujan. Jadi kalau buah yang sudah berkulat, penjagaannya memang lagi ketat. Pasal kalau kita mengambil remeh penjagaan kulat ini, dia pun boleh merebak. Jadi dari segi serangan-serangan ini memang kita mengambil dengan serius lah. Macam mana kita ni mengetahui satu-satu pokok lada tu bermasalah? Jadi kalau kita lihat dari segi kulat, serangannya selalunya berada di batang pokok, daun dan cili-cilinya sendiri. Selalunya di daun itu di sebelah mana? Selalunya di daun ini, di permukaan daun ini. Di permukaan ini, daun ini, kulat ini akan, tanda-tanda kulat ini, daunnya ini akan mengeluarkan satu kelompok putih atau hitam di setiap daun. Kalau kulat sudah berjangkit, kita harus segera meracun kulat. Kalau cili yang terkena kulat boleh menyebabkan merebaknya kulat ini begitu pantaslah. Rezeki tanaman menjanjikan hasil yang lumayan. Pastinya memberikan pelbagai manfaat kepada setiap lapisan umur. Selain daripada sebagai hobi, ianya dapat menghasilkan sumber kewangan. Berkebun seperti ini bukanlah sesuatu pekerjaan yang mudah. Akan tetapi ianya amat mulia di sisi Allah kerana ganjaran pahala sedekah akan diperolehi selagi tanaman tersebut masih hidup atau dimanfaatkan oleh orang lain. Hasrat saya bagi pekebun muda, memang saya ingin memperluaskan lagi kebun lada saya, dan juga sekarang pun kita tahu makanan asasi kita agak berkurangan. Saya juga ingin menggalakkan belia-belia atau pemuda-pemuda kita di luar sana agar dapat berkecimpung sekali dengan pekerjaan pertani atau pekebun, sebab kita pun tahu hasil dari kebun boleh mengeluarkan hasil yang lumayan. Semua orang berpeluang mendapatkan hasil tanaman yang memuaskan. Auda hanya perlu rajin menjaga, bukan sekadar menanam, kemudian ditinggalkan tanaman tanpa dijaga dengan betul. Apa yang memuaskan hati bagi yang berminat dalam bidang bercucuk tanam ini adalah melihat hasil tanaman mereka tumbuh subur dengan berkat hasil kerja keras dari awal menanam hinggalah ianya membuahkan hasil.